Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita dapat Google Meet ya, Masya Allah. Rezeki Allah tu maha luas lah, Allahu Akbar. Jarang-jarang kita dapat Google Meet ya, kawan-kawan Betul. Allah bagi kat kita ni, kita dapat Google Meet malam ni. So, uh, kita perkenalkan diri masing-masing dulu lah ya. Baik. Saya selaku Muhammad Azamuddin Muhammad Johan. Pakai baju jubah merah malam ni. Lepas tu yang kurta kuning ni siapa Nama saya Irfan Irsyad bin Muhammad Isa. Oh, ya. Okey. Ya. Untuk yang kongsi berdua tu? Kamulah start. Saya dulu. Okey, nama saya Mifzal Haikal bin Osman. Dan saya Muhammad Adli Hakim bin Muhammad Syukri. Okey, kita telah memperkenalkan ahli panel. Plot twist je sebenarnya. Dah kenal dah masing-masing. Kami daripada kelas 5A, Diploma Syariah Islamiah. Betul. Tujuan Google Meet ni tak ada lain tak bukan untuk sembang santai, perkongsian ilmu tentang vaksin dan ubat-ubatan yang kita boleh bincang dan kita perbahaskan bersama-sama. Di mana ahli-ahli panel kita pada hari ni memang masya-Allah berilmu semuanya. Okey, sedikit pendahuluan daripada saya. Okey, untuk tajuk kita hari ni vaksin dan ubat-ubatan. Kita khusus tau. Kita akan cerita daripada umum sampai ke detail-detail yang sepatutnya kita khususkan. Okey. Melalui kenapa kita ambil tajuk vaksin dan ubat-ubatan ni? Sebab apa? Sebab lately ni berlaku macam perselisihan pendapat ataupun macam viral satu komen viral video yang berkenaan vaksin ni bahaya, ubat-ubatan ni macam merisikokan rakyat Malaysia terutama kita ni yang tengah duduk dalam pandemik COVID-19 ni kan. Ya, dia menjadi isu. Jadi kita perlu perbahaskan adakah vaksin dan COVID-19 dan ubat-ubatan yang kita gunakan untuk sebagai vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19 ni terus menular ni menjadi satu isu. Sampai ada yang tolak vaksin ni dan ubat-ubatan ni. Tapi kita akan bahaskan sedikit lah pasal isu-isu yang berkaitan dengan ubat-ubatan dan COVID-19. Baik. Boleh. Okey. Supaya kita untuk menghangatkan lagi situasi ataupun perbincangan kita ni, saya nak ajukan soalan lah, boleh lah? Ya? Boleh. Okey. Okey. Untuk soalan pertama, saya akan ajukan kepada saudara Mifzal Haikal lah ya. Ya, boleh. Kita cerita pasal vaksin dan ubat-ubatan. First kita tahu apa ubat-ubatan tu dulu. Saya nak tujukan satu soalan. Ubat-ubat yang halal dan haram menurut perspektif Islam. Macam mana ubat tu dalam Islam ni, ubat tu macam mana? Apa definisi ubat tu dalam menurut Islam, menurut syarak, fungsi dia dan lain-lain. InsyaAllah boleh mohon panel kita untuk terangkan dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih saudara Azamuddin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, pertama-tama kita terima kasih kepada panel kita dan juga moderator kita Muhammad Azamuddin Muhammad Johan kerana memberikan kita keizinan dan juga peluang untuk bercakap. Jadi soalan yang diajukan tadi, apakah itu ubat halal dan haram menurut perspektif Islam? Jadi kalau kita tengok kan, agama Islam ni memang agama yang sempurna, yang menyeluruh, yang memang menitik beratkan tentang kesihatan, tentang kesejahteraan hidup kita sendiri, daripada kita menjaganya sampailah kita cara merawatnya. Jadi kita tengok Islam ni memang menjagalah daripada sudut perspektif agar kita ni sihat. Jadi apabila kita sihat, takkan ada yang sihat sampai mati. Macam Firaun kan, dia memang dia yakin sebab dia tak pernah sakit, dia yakin
lepas tu dia takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia syirik dan mengatakan dirinya Tuhan. Jadi apabila kita ada penyakit, jadi kita kenalah ada penawarnya. Bila ada penyakit kena ada penawar. Jadi apa yang kita nak katakan di sini, walaupun kita sudah menjaga kan, kesihatan kita, jaga tubuh badan kita, kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi dalam penjagaan tu kadang-kadang dia memerlukan satu benda yang perlu dikonsum ataupun perlu diambil seperti ubat-ubatan, vaksin dan sebagainya. Jadi dalam isu halal dan haram dalam perubatan ni dia menjadi hangat. Lagi-lagi hangat bila datangnya satu isu yang timbul seperti vaksin yang Saudara Azamuddin cakap tadi. Jadi kita akan bahas lebih lanjut dan lebih mendalam lagi tentang isu ubat-ubatan ini pada kita punya sesi yang seterusnya. Jadi seterusnya saya akan bahas sedikit tentang konsep halal dan haram dalam ubat-ubatan ini. Halal memang datang daripada perkataan bahasa Arab yang ringkasnya dibenarkan ataupun diizinkan ataupun memang dibolehkan, iaitu halal. So halal itulah halal maksud dia. Payah pula dah cakap kan. Lepas tu haram, kita mesti dah tahu kan, haram bermaksud tidak dibenarkan ataupun dilarang pengambilannya dalam Islam. Contoh-contohnya yang haram ni dalam Islam ni bangkai, darah dan khinzir ataupun benda-benda yang kotor dan menjijikkan. Kan? Jadi apa kena mengena dengan ubat-ubatan kan, dengan halal dan haram ni? Kita akan tengok nanti. Kawan saya akan sambung ada oleh saudara Muhammad Adil Hakim. InsyaAllah. Terima syukri. Okey. Terima kasih. Okey, masya-Allah. Sungguh asyik dia punya apa orang kata penyampaian tu, dengan cara dia menerangkan tentang apa ubat-ubatan ni. Tenang kita dengar, masya-Allah. Kita nampak nur dalam cahaya muka dia bila dia menerangkan tentang ubat-ubatan ni, masya-Allah. Jadi dalam orang kata vaksin dan ubat-ubatan ni kita beri macam penerangan yang lebih dalam kan. So jadi daripada penerangan daripada saudara Mirza Haikal tadi, saya nak tanya satu soalan yang tiba-tiba timbul dalam kepala otak saya ni. Boleh tak saudara Muhammad Adil Hakim, boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh. Ikut pengetahuan am saya lah, pengetahuan am kita lah kan, dengar cerita lah kan, ubat-ubatan yang kita gunakan sekarang ni kan, dia ada yang sampai viral. Dia kata sumber pada ubatan tu, cara pembuatan ubat tu daripada sumber yang haram. Macam ada dimasukkan daging babi, ada dimasukkan arak. Jadi minta penerangan yang lebih lanjut daripada saudara Adil Hakim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Okey, insya-Allah daripada persoalan yang telah ditanyakan oleh saudara Azamuddin tadi, apa yang kita nampak, manusia ni bila nak dapatkan sesuatu ni, dia perlu nak apa, orang kata nak tengok depan mata lah. Macam apa, ubat tu, dia kan, kita ni tak nampak apa isi dalam dia tu, apa dia orang guna untuk buat ubat tu. So manusia ni terlalu banyak persoalan yang timbul dalam kepala dia orang. Boleh ke kita makan ubat tu? Daripada mana asal usul ubat tu? Betul tak? So insyaAllah saya akan cuba menjawab persoalan yang telah ditanyakan oleh saudara Azam. Okey, sebelum saya menjawab persoalan itu, saya akan menerangkan sedikit iaitu macam pengenalan lah, macam mana ubat-ubatan ni dibuat lah. Okay. Di industri perubatan ni, dia menghasilkan produk menggunakan
penggunaan yang halal, dan benda tu menjadi berkembang banyak, berkembang pesat orang cakap. Dan benda tu juga menjadi permintaan yang tinggi, permintaan yang orang kata paling banyak lah ubat yang menggunakan produk halal ni dalam pasaran perubatan. Lepas tu alkohol, bahan-bahan khinzir merupakan di antara bahan yang orang kata sumber utama lah untuk menstabilkan dalam ubatan tu dan menghasilkan produk-produk perubatan yang diguna pakai secara dalaman ataupun luaran lah. Means macam ubat yang kena telan ke ataupun yang kena sapu-sapu sakit gatal tu. Kena injek ke. Yang tu lah. Lepas tu timbul lah pelbagai isu berhubung dengan gunaan bahan-bahan ni lah yang tidak halal dalam produk perubatan tu. Isu ni terjadi sebab salah faham terhadap pemahaman bahan-bahan yang tidak halal. So banyaklah yang akan tertanya-tanya macam saya cakap tadi, boleh ke guna contoh kita minum ubat batuk tu. Ubat batuk, ada apa dalam ubat batuk tu sampai boleh kita ni tertidur. Berapa banyak macam ubat demam tu kan orang cakap Panadol ni jangan makan banyak, nanti overdose. Betul tak? So berapa banyak penggunaan alkohol ke apa-apa yang sumber yang haram lah. Alkohol kan haram. Dah confirm dah haram. Dalam ayat Quran pun dah cakap haram. Ataupun khinzir. Bahan-bahan yang digunakan daripada khinzir lah. So benda tu haram. So saya akan kupaskan sedikit sebanyak tentang ini. Okey, hukum ubat yang dicampurkan dengan arak iaitu alkohol. Arak dari segi suci dan najis. Terdapat dua pendapat tentang arak, sama ada ia najis ataupun suci lah. So pendapat pertama daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta Hambali bahawa diorang ni berpendapat arak adalah najis aini. Dalil yang menguatkan kata-kata ini ialah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan bahala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu kejilah benda tu dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Okey, pendapat yang kedua, arak bukan najis aini. Antara yang menyokong pendapat ini ialah daripada Imam Malik, lepas tu Al-Muzni, Daud Al-Zahiri. Dalil yang menguatkan yang digunakan oleh mereka ni iaitu yang pertama, menggunakan kaedah fiqh al-usul fil asya' at-tahirah. Hukum asal segala benda yang ada di bumi kita ni dikatanya semua suci. Dan arak pada asalnya suci dan tidak semestinya benda yang haram adalah najis. Seperti ganja adalah haram tetapi ianya suci. Dan sama ada pelbagai jenis dadah lah. Tetapi setiap benda yang najis adalah haram. So yang katakan dekat bumi Allah ni semuanya suci. Kecuali yang macam najis tu, betul-betul najis tu, macam yang memang tak boleh guna tu memang kotor lah. So memang tak boleh guna. So soalan yang telah ditujukan kepada daripada Azam tu, maknanya ubat-ubatan ni boleh digunakan dalam ubat-ubatan ni. So ikut atas orang tu, macam dia rasa dia guna alkohol lah,
Tak payah. So kalau ada keraguan dalam diri tu, lebih baik tinggallah. Kalau ada keyakinan, bolehlah guna. Sebab kita ni ikhtiar menggunakan ubat-ubat ni lah. Sebab yang bagi sembuh ni bukannya ubat tu, tetapi Allah yang bagi sembuh. Allahu Akbar. Okay, itu saja daripada saya. Jadi kita teruskan dengan panel seterusnya, iaitu Muhammad Azamuddin. Kita akan tanya dalam 2 soalan. Boleh Azamuddin? Boleh. Okey, soalan pertama kita nak, yelah kita kan bincang pasal ubat-ubatan dan vaksin kan. Kita nak tanya vaksin, vaksin tu apa? Dia punya definisi vaksin tu dan apa yang ada dalam vaksin tu, apa yang terkandung dalam vaksin tu dan fungsi vaksin tu. Soalan yang kedua, vaksin menurut pandangan maqasid syariah dan juga pandangan yang mengatakan vaksin ni jelas vaksin ni boleh diguna pakai menurut syariah Islamiah. Jadi kita minta penjelasan daripada Muhammad Azamuddin. Okey, insyaAllah soalan yang agak maut diberikan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab dengan tenang dan saya akan cuba ringkaskan secara ringkas ni saya akan boleh terangkan. Okay, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa itu vaksin? Vaksin ni adalah gabungan kombinasi antara dua vaksin. Sebelum jadinya vaksin ni dia akan ada dua ataupun banyaklah, tak kisahlah. Tapi yang penting dia kombinasi antara vaksin, ubat dan ubat digabung kepada satu dan dia menjadi vaksin. Okey. Itu daripada segi bahasa dan syarat lah saya boleh bagi kan. Okey, kita pula apa yang ada dalam vaksin ni and apa fungsi dia. Untuk apa yang ada dalam vaksin ni, yang pertama kita tahu dia ada panggil satu bahan bakteria yang dipanggil antigen yang aktif dalam vaksin. Yang mana antigen ni dia adalah bakteria yang orang kata apa, buat kalau ada merosakkan. Tapi bila dia dalam status yang lemah, dia berfungsi untuk merawat manusia. Okey, dalam vaksin ni pula dia bukan ada antigen je. Dalam tu ada juga pengawet. Biasa macam kalau dalam mana-mana makanan pun ada pengawet. So dalam vaksin ni pun ada pengawet juga. Yang kedua ada penstabil atau penstabil. Yang ketiga adjuvant dan beberapa komponen yang lain. Okey, dalam pengawet ni dia bertujuan untuk memberi keberkesanan dalam vaksin tersebut, yang mana vaksin ni boleh menghindarkan daripada penyakit itu terus menular. So dia akan mencantaslah mana-mana bakteria yang cuba masuk. Kemudian kita ada penstabil. Penstabil ni dia bertujuan untuk membagi antibody kepada kita supaya badan kita kuat untuk menahan mana-mana penyakit yang datang. Dan juga adjuvant. Adjuvant ni macam saya kata tadi, dia orang kata apa, pemulih antigen lah. Kalau misal kata antigen tu macam nak aktif balik, nak jadi macam dia dah lemah, dia jadi kuat balik, maka adjuvant ni lah function dia untuk menurunkan sedikit apa orang kata apa, melemahkan balik bakteria tersebut. Okey, soalan pertama saya telah jawab, moga itu menjadi manfaat lah. Yang kedua maqasid syariah tentang penggunaan vaksin ni kan. Okey, saya akan jawab dengan secara ringkas, yang mana saya boleh simpulkan maqasid syariah ni kita boleh bagi kepada 3. Yang pertama terdapat tidak boleh mendatangkan mudarat atau kita balas mudarat. Yang kedua kita boleh pegang dengan mudarat itu disingkirkan ataupun dihilangkan. Yang ketiga, apabila ada dua mafsadah atau keburukan, maka kita akan lakukan keburukan atau mafsadah yang ringan. Untuk yang pertama, dia tidak boleh mendatangkan kemudaratan. Dia tak boleh balas dengan kemudaratan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la darara wa la dirar, yang bermaksud tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Maksudnya bila kita buat vaksin ni bukan tujuan untuk asal buat vaksin ni untuk mencegah, untuk merawat penyakit yang khususnya COVID-19 ni. Untuk yang kedua, kemudaratan itu disingkirkan. Ini pun disambung juga dengan hadis yang sama pada ayat bawah sikit je. Ad-dirara yuzala, yang masuk kemudaratan itu disingkirkan. Yang mana ubat ni bertujuan untuk menghapuskan menghapuskan semua kemudaratan atau penyakit yang datang. Itu disimpulkan dengan apa yang Nabi cakap, merawat
mencegah lebih baik daripada merawat. Dan yang terakhir, apabila bertemu dua mafsadah, kita akan lakukan mafsadah yang lebih ringan. Yang mana orang kata apa, kita boleh sandarkan juga dengan satu hadis, anna adnal mafsadatain yurtakab min ajli daf'a a'lahuma. Sesungguhnya mafsadah yang paling ringan di antara dua mafsadah itu dilakukan dengan tujuan untuk mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Ini ada disebutkan dalam Mufti Mirah kita sendiri, dalam karangannya Irsyad Usul Al-Fiqh sirih yang keempat, yang bertajuk pertemuan antara dua mafsadah. Jadi kira kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah search Google dan bukalah Irsyad Usul Al-Fiqh ni, Mufti Fatwa Mufti ni. Jadi kat situlah saya dapat ringkaskan. Moga persoalan tadi menjawab daripada keterangan yang secara ringkas saya berikan, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Azamuddin atas penjelasan yang ringkas dan padat. Memang huraian dia memang kalau kita dengar balik, Masya Allah, memang memang kagum lah, memang kita terpesona lah dengan penjelasan yang Muhammad Azamuddin jelaskan tadi. Jadi kita teruskan kepada panel seterusnya, iaitu Muhammad Irfan. Irfan, okey Irfan? Boleh. Sedia? Sedia. Okey, soalan pertama iaitu ialah vaksin lah pula kan. Apa vaksin lah pula? Hukum vaksin. Tadi kita dah cakap pasal vaksin, kita cakap pasal hukum pula. Hukum. Kita cakap pasal hukum yang difatwakan oleh ulama di Malaysia ni. Yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Dan kesan kita menolak vaksin. Okey, yang kedua, kita nak tanya ni kesan negatif anti vaksin yang menular sekarang ni kan. Diorang dah semakin berani dah anti vaksin ni. Betul. So macam mana dah, apa yang kerajaan buat nak tentang ke, ataupun apa tindakan yang perlu diambil atas golongan anti vaksin ni? Kita persilakan. Okey, baik, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Saudara Mifzal kerana telah menanyakan dua soalan, iaitu yang pertama, hukum pengambilan vaksin ini menurut fatwa ataupun mufti wilayah. Okey, pertama sekali kita mengetahui tentang hukum penggunaannya berdasarkan dengan kandungannya, iaitu fatwa ulama dan institusi fatwa yang mengharuskan dan mewajibkan vaksin ini, iaitu kita boleh simpulkan pengambilan vaksin ini ialah harus. Kerana kita kena mula-mula sekali kita kena mengetahui kenapa kita kena ambil vaksin. Okey, apa tujuan kita ambil vaksin? Kenapa kita kena ambil vaksin ini? Okey. Penggunaan pengambilan vaksin ini bagi tubuh badan kita ialah untuk menambahkan imunisasi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi vaksin ini memang tubuh badan kita memang memerlukan satu vaksin untuk mengelakkan daripada penyakit ataupun virus. Kerana pada zaman ni ataupun pada masa kini kita semua dah diketahui, dah tahu pun ada satu virus iaitu virus COVID-19. Dan kita telah menghadapnya pun dah dalam 1 tahun dah. Okey, jadi pengambilan vaksin ini yang ditegariskan oleh pemerintah ataupun para ahli mufti yang telah membuat satu persepakatan, iaitu telah menggariskan satu arahan, iaitu pengambilnya perlulah pemerintah telah mengeluarkan satu arahan kepada rakyat untuk mengambil vaksin tersebut. Kerana kewajipan mengambil vaksin ini adalah untuk kebaikan diri kita juga. Kiranya kerajaan tak sewenang-wenangnya untuk menyuruh kita mengambil sesuatu perkara itu dengan sia-sia ataupun dengan tak ada manfaat. Okey, menurut daripada kita boleh merujuk kepada ahli ikhtisas, iaitu pakar, menyebutkan isu vaksin ini sudah tentu pakar-pakar perubatan khususnya berkenaan pakar dalam bidang vaksin ini telah pun mengkaji ataupun telah kiranya diorang telah mengkaji dan benda tu pun diorang telah berjaya mendapat keputusan tersebut dan ianya memberikan impak yang positif. Kerana kita sendiri tahu, kita
kita sebagai rakyat biasa pun kita tak tahu tentang ilmu-ilmu yang berdasarkan perubatan ataupun isu-isu yang berkaitan lah tentang kebaikan vaksin ini. So apa gunanya kalau kita mengikut arahan ataupun mengikut arahan pemerintah yang telah pun mengetahui apa yang kita tidak tahu kan. Okay. Seterusnya soalan yang kedua tadi, saudara Mirza kata apakah tindakan ataupun apa yang kita kena buat dengan golongan anti vaksin ini. Okey, bagi saya golongan anti vaksin ini golongan yang tidak mengkaji perkara tersebut dengan teliti ataupun dia kaji benda tu tak habis pun. Dia hanya setakat tahu daripada luar ataupun dengar-dengar gitu je dan diorang telah terus tiba-tiba memutuskan kata vaksin ini tidak boleh diambil kerana mendatang kemudaratan. Sedangkan mereka tidak mengkaji terlebih dahulu tentang isu vaksin ini. Jadi apa yang pemerintah telah menggariskan iaitu pemerintah telah mengeluarkan ataupun telah mengarahkan setiap rakyatnya untuk mengambil vaksin tersebut dengan menanggung segala kos ataupun pembayaran vaksin tersebut. Dan sekiranya ada rakyat yang tidak mengambil vaksin tersebut boleh dikenakan hukuman takzir. Begitu kerasnya arahan pemerintah terhadap rakyatnya. Kerana apabila kita sendiri, contohlah kita diserang oleh penyakit ataupun kita telah dijangkit dan kita tidak mengambil vaksin tersebut, maka dia telah mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi janganlah disebabkan kita punya masalah sampai orang lain pun terlibat sekali. Kerana kuasa pemerintah ni sangat besar, iaitu dikatakan dalam kenyataan Imam Asy-Syafi'i telah menyebut manzilatul imami minal ra'iyati manzilatul waliyi minal yatim, yang bermaksud kedudukan imam ataupun pemerintah dengan rakyatnya sama seperti kedudukan penjaga anak yatim kepada anak yatim. Selain itu, menurut daripada Syekh Muhammad Al-Burnu mengatakan kaedah fiqhiyah iaitu hak pelaksanaan pemerintah terhadap rakyat dan apa yang mereka telah mewajibkan ke atas rakyat sama ada mahu ataupun enggan tertakluk kepada hasil dan manfaat sama ada berkaitan agama ataupun dunia. Jadi apa yang pemerintah menyuruhkan kepada rakyatnya tak kiralah isu agama ke ataupun isu dunia, yang memberikan faedah ataupun kesan yang positif kepada diri sendiri ataupun kepada rakyat, hendaklah rakyat itu akur akan pemerintah, akur arahan tersebut. Okey, seterusnya apa yang saya cakap tadi tentang disebabkan kita tidak mengambil vaksin tersebut dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, berdasarkan dalam dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang memboleh membunuh orang itu kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olahnya dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia selamanya. Kiranya apabila kita mengambil langkah awal ataupun pencegahan daripada peringkat awal, maksudnya kita mengubati diri kita, kiranya orang lain pun selamat daripada penyakit yang kita hadap itu. Kiranya janganlah rasa pentingkan diri sendiri, kita kena fikir juga tentang orang lain. Okay, saya rasa jelas dua soalan yang ditanyakan oleh Mifzal tadi tentang hukum pengambilan vaksin menurut fatwa dan apa tindakan pemerintah terhadap golongan-golongan anti vaksin ini. Alhamdulillah. Dijawab dengan sangat fasih oleh saudara kita Irfan Irsyad. Jadi untuk bagi bab vaksin ni kita rasa macam dia kan. So tapi untuk memanaskan lagi situasi kita ni, perbahasan kita ni, saya nak bagi kedua-dua panel lah kan. Silakan Hakim sekali. Saya akan bagi setiap seorang satu soalan dan boleh dijawab. First boleh jawab, yang kedua boleh Adil Hakim jawab lah. Kemudian nak minta sikit Zahir boleh simpulkan lah untuk sebelum kita menutupkan kita punya majlis ni kan. Okay, Boleh.
Untuk Mirza Haikal dengar moga dapat soalan yang timbul ni. Keperluan merawat penyakit mengikut syarak. Dengar tu satu soalan. Yang kedua, Ya. dan penggunaan ubat ketika darurat. Dia nampak satu perkataan tapi dua soalan. Untuk Saudara Adil Hakim pula, hukum menggunakan ubat-ubatan yang menggunakan najis. Baik. Dia dapat jawab soalan saya lah. Dipersilakan. Mirza Haikal dulu lah. Ya. Okey, terima kasih Saudara Azamuddin. Jadi saya akan menjawab dua soalan ni. Yang pertama, keperluan merawat penyakit menurut syarak, dan yang kedua, penggunaan ubat sewaktu darurat. Saya akan bagi secara ringkas. Jadi keperluan merawat penyakit menurut syarak. Jadi macam yang maqasid syariah, kita kena menjaga nyawa. Kena memelihara nyawa kita daripada tercalak dan daripada daripada terancam lah. Jadi kita kena menjaga nyawa kita sebaik-baiknya. Jadi apabila kita ada penyakit, kita kena merawat. Jadi ini adalah pilihan kan. Ini adalah pilihan kita sama ada kita nak rawat atau tidak. Jadi dalam perubatan ni, hukum merawat penyakit ni dia ada 2 atau 3 hukum. 2 dan 3 hukum. Bukan 2 dan 3 lah, dia 3 hukum. Dia ada wajib, dia ada harus dan juga haram. Yang wajib adalah apabila dia tidak mampu, seseorang itu dia tidak mampu untuk menanggung kesakitan dia, apa yang dia rasa sakit kan. Dia rasa sakit dan dia menanggung kesakitan dia. Jadi dia wajib untuk mengambil ubat-ubatan dan juga rawatan yang patut dia ambil lah. Dia tak boleh dia cakap dia tak nak rawatan ni, dia tak nak ubat ni. Dia tak nak dia tak nak rawat diri dia, maka ianya adalah salah lah. Sebab tidak, kita kena menjaga nyawa kita sendiri kan. Sebab nyawa ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi yang hukum yang kedua adalah harus. Apabila penyakit itu dia tidak berapa mengancam ataupun tidak berapa berat dan bahaya yang ditimpa atas diri kita. Contohnya macam sakit yang ringan-ringan kan. Macam setakat luka-luka ke kan, setakat macam mana pening kepala, setakat lebam-lebam. Kalau macam tu, kalau dia tak nak ambil medication, dia tak nak ambil ubat pun tak apa, sebab dia tidaklah berapa berat lah sangat kan, dia tidak mengancam nyawa. Jadi yang terakhir sekali, hukum yang haram. Apabila kita beriktikad ataupun kita hanya mempercayai bahawa ubatan itu adalah satu-satunya cara untuk kita selamat ataupun satu-satu caranya untuk kita sihat, bukanlah yang menyihatkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita percaya ubat-ubatan itu saja yang membantu, bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala, ia jadi hukum haram. So apa? Sebab kita syirik. Kita percaya bahawa ubat-ubatan itu dia membantu. Kita tak percaya pun Allah yang menyembuhkan. Jadi ia jatuh hukum haram. Jadi yang kedua, soalan kedua, penggunaan ubat sewaktu darurat. Dia ubat sewaktu darurat lah. Iaitu kita bila darurat ni kita ada rukhsah, iaitu kelonggaran. Jadi saya akan bacakan sedikit kata-kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili, profesor dalam bidang perundingan Islam di Universiti Damsyik. Dia memberikan takrifan darurat yang lebih jelas, iaitu darurat ialah yang berlaku ke atas seseorang satu keadaan yang berbahaya atau kesusahan yang sangat berat, yang mana dibimbangi berlakunya kemudaratan atau kesakitan terhadap jiwa, anggota, maruah, akal atau harta yang segala yang berkaitan dengannya. Pada masa itu boleh atau diharuskan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib atau melewatkan daripada waktunya, demi untuk menolak kemudaratan daripada berlaku mengikut pertimbangan dalam ruang lingkup peraturan syarak. Jadi saya simpulkan, dia kata apa? Bila darurat, pada masa itu boleh atau diharuskan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib atau melewatkan daripada waktunya. Jadi yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula dalam buku tulisannya Halal dan Haram dalam Islam, Al-Halal wal Haram fil Islam, menekankan dan mengingatkan umat Islam agar tidak memudah-mudahkan kelonggaran yang diberi oleh syarak atas alasan darurat. Kira macam kita ni
Secara benda-benda yang ringan tu macam setakat benda yang ringan kita tak boleh angkat darurat kan. Dia kena betul-betul dah darurat dan memang betul-betul dah berat, baru kita boleh angkat darurat. Setakat benda-benda ringan kita tidak boleh meringan-ringankan darurat. Jadi dalam darurat ni dia ada peringkat-peringkat dia ataupun ada komponen-komponen dia, iaitu ada 5 komponen, iaitu darurat itu betul-betul berlaku. Darurat betul-betul berlaku dan bukan satu yang tidak pasti. Kiranya dia memang betul-betul ada kan. Dia memang betul-betul darurat dan betul-betul berat. Yang kedua, seorang yang berada dalam keadaan darurat itu dia bertentangan dengan perintah atau larangan syarak atau tidak dapat sesuatu yang diharuskan oleh syarak atau untuk menghilangkan kemudaratan. Melainkan perkara yang ditegah atau diharamkan. Dia memang dah tak boleh berbuat benda yang halal dah. Dia memang terpaksa dia terpaksa konsum benda yang tidak boleh. Jadi baru dikira darurat. Yang ketiga, usaha harus dilakukan untuk memastikan bahawa kewujudan benda-benda halal yang lain tidak dapat menghindarkan kemudaratan yang menimpa pesakit. Kira kita kena usaha juga untuk mencari benda-benda yang boleh, yang dibolehkan, yang halal. Yang lebih aula lah, yang lebih utama yang kita ambil iaitu yang halal. Kalau dah tak ada yang halal, boleh ambil yang tidak halal. Yang keempat, pengambilan yang haram itu sekadar keperluan sahaja. Kita ambil yang betul-betul ikut dos sahaja. Yang terakhir sekali, pada waktu pengubatan, pengambilan yang haram itu hendaklah disyorkan, dipastikan dan diperakui oleh seorang doktor atau pengamal perubatan muslim yang adil, yang amanah lah kan. Kalau dia dah kena ambil medication tu, dia kena ambil ubat tu, memang betul-betul kena kita kena ambil nasihat daripada doktor untuk mengambil dos-dos yang telah ditetapkan. Jadi sekadar itu saja. Saya serahkan soalan yang telah diberi tadi kepada Muhammad Adil Hakim. Okey, baik, insyaAllah. Soalan yang ditujukan daripada saudara Azamuddin berkenaan bolehkah ataupun hukum menggunakan najis-najis haiwan ini di dalam perubatan. Okey, saya akan cuba menjelaskan sedikit sebanyak tentang isu inilah. Okey. Hukum menggunakan air kencing haiwan ataupun sebarang najis lah yang berkaitan dengan haiwan dalam ubat-ubatan ada berpendapat daripada ulama, iaitu mazhab Asy-Syafi'i dan Az-Zahiri, di mana beliau mengatakan dalam keadaan darurat maknanya memang kenalah pakai benda tu. Semua jenis air kencing haiwan, sama ada yang halal dimakan atau tidak, boleh digunakan. Di mana mereka ni menggunakan dalil untuk menguatkan kata-kata mereka ini, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 119 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa madturirtum ilai. So ulama ini mengatakan bahawa air kencing ataupun najis haiwan ini boleh digunakan bagi merawat penyakit lah. Di mana kalau saya nak share satu kisah Nabi, ada seorang sahabat Nabi ni telah berjumpa dengan Nabi dan dia maknanya dia dah cuba berbagai ubat tapi tidak sembuh. Jadi dia ambil keputusan untuk berjumpa dengan Nabi untuk menyampaikan masalah dia supaya nak mintalah dia ni sembuh. Jadi apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, baginda mengambil sedikit air kencing unta baginda dan dicampurkan dengan habatus sauda. Lalu Nabi mengarah sahabat ini meminum air kencing tersebut. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, penyakit yang dialami oleh sahabat Nabi itu sembuh. Jadi maknanya kita boleh dapat bahawa kat sini
air kencing haiwan juga boleh digunakan sedikit. Bukannya macam saudara Miza cakap dia ada limit dia. Ada dos dia. So dia bukannya ambil contoh satu bekas besar tu sedikit je ubat dia, tapi air kencing tu banyak. Bukan macam tu. Jadi ada dos dia, ada limit dia. So pada soalan ini boleh digunakan sebarang air kencing haiwan dalam ubat-ubatan. Jadi kita jangan nak persoalkan boleh ke air kencing kucing ni boleh ke apa semua. Sebab itulah adanya para-para yang agamawan, ilmuwan, para doktor. So diorang ni tahu, diorang dah kaji. So kita ikut je lah apa yang mereka kata boleh sebab diorang ada ilmu. Okey. Jelas Itu dia daripada saya. Saya harap jelaslah apa pencerahan saya kepada Muhammad Azamuddin tadi. Jadi kita terima kasih kepada saudara Muhammad Hakim atas penjelasan atau penjelasan dan penerangan yang baik atas soalan daripada Muhammad Azamuddin tadi. Jadi sebagai kesimpulan, saya nak rumuskan daripada awal sampai habis. Jadi yang pertama sekali dalam apa yang kita dapat daripada perbincangan ini adalah apa yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali, kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa takwa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni apabila kita melakukan segala sesuatu di muka bumi ini memang kena mengikut arahan Allah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, kita seharusnya kita mengikut dan mengikut perkara yang dilandaskan dan disandarkan kepada sumber yang benar seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dan juga beberapa sumber ijtihad yang lain. Kita tidak bolehlah sembrono mengambil sumber-sumber hukum ataupun sumber-sumber syarak daripada tempat-tempat yang salah ataupun sumber-sumber yang salah. Kita kenalah mengambil iktibar daripada benda yang daripada sumber yang betul dan sahih, iaitu daripada orang yang golongan yang berautoriti dalam membuat perkara yang demikian seperti ijtihad dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, saya harap kepada siapa yang menonton agar kita dapat mengamalkan dan juga kita dapat menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini akan menjadi pedoman, akan menjadi peringatan kepada siapa yang menonton dan mendengar. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.